Kelas tanya anak buah masing-masing. Okay, seminit dua lagi kita akan mula. Sebab topik hari ini memang memerlukan kita fokus dan agak slow untuk bahagian pengiraan. Kita ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 jawapan. Okay, so diharap selepas ni mula mahir lah guna apps ni. Mudah saja. Hanya masuk ke address bar classfind.app dan gunakan kod yang diberikan. Sekejap lagi kita nak guna betul-betul untuk awak paparkan jawapan pengiraan awak. Okay, kita tengok. Okay, dah check anak-anak buah masing-masing, ketua kelas ataupun kawan baik masing-masing. Okey, buku nilam jangan ditinggalkan. Dah habis belajar terus buat. Kalau cikgu tak bagi tahu muka surat berapa pun rasanya awak mampu untuk memilih muka surat berapa kan. Okey, sekarang dah 11:11. Okay, jadi kita tak naklah tunggu lama sangat. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, ini soalan cikgu tadi. Okay, kita akan masuk 3.2 hari ini, haba tindak balas. Sebelum itu kita mulakan dulu kelas kita, ambil berkat dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, suara cikgu jelas? Ada sebarang masalah? Jelas cikgu. Jelas, okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi cikgu stop dulu yang ni. So, get ready kan. Lapangkan dada. Tenangkan fikiran. Kalau rasa lapar, cepat-cepat minta adik, mak atau ayah hantar roti sekejap. Buat biskut ke. Okay, kita tengok sikit respon daripada awak last week. Ada sebarang pertanyaan ke? Cikgu rasa tak ada sebarang pertanyaan. Cuma kat sini. Nampaknya memang ramai peminat kuis ya. Okay, so setakat ni banyak apps, saya tanya dulu banyak apps kuis berada di internet. Okay, adakah awak biasa dengan apps web Wonderworld? Ada Pernah guna. Pernah guna? Pernah. Okay, so siapa? Subjek apa? Ataupun cikgu bagi latihan? Cikgu tak dengar, saya lag kerja. Okay, tak apa.
So nampak ramai yang minat kuis ya. Okay, jadi insyaAllah cikgu akan tetap kekalkan kuis tu. So untuk kelas online ni disebabkan sejam, cikgu nampak yang paling mudah adalah menggunakan quizzes lah dan juga pilihan soalan objektif. Sekurang-kurangnya awak dapat nilai sendiri, kefahaman dalam topik tersebut lah. Okay. Cuma yang cikgu risaunya tak ramai yang masuk live tu, dan tak semua membuat yang cikgu bagi kemudian tu assign as practice. Jadi quizzes tu cikgu buat satu live tu kita uji live lah secara langsung. Okay, yang kedua tu kan cikgu buat rakaman. Bila rakaman tu cikgu assign as practice. Okay, jadi benda ni dia dinilai sebagai PBD awak lah, pentaksiran bilik darjah. Okay, alright. Sebab dalam keadaan online ni macam tu je lah yang boleh dibuat. Okay, nampak yang ada yang suka perubahan suara kat situ. Suka? Okay, dan ada juga yang berharapkan dapat pergi ke sekolah balik. Kita tunggulah semalam ada pengumuman daripada menteri bermula 3 Oktober. Kita doakan semua berjalan lancar lah. Okay. So apa-apa pun pelajar yang kelas peperiksaan akan diutamakan lah. Kita tunggu dan doa je lah. Okay, sebab kes masih banyak sekarang. Okay, kemudian untuk soalan tiada. Jarang-jarang tak ada soalan. Jadi kalau tak ada, kita boleh terus kepada topik hari inilah. Okay, jadi hari ini cikgu check balik. Daripada awal tadi ada Hani Camelia, Daniel Iqbal, Hasif, Najwa, Irina, Nabila, Zainat, Ummu Salma, Wan Nazran, Wan Atira. Okay, ada pertambahan? 1, 2. Okay, Syakir dah masuk, nampak tu. Okay, jadi kita teruskan. Okay, ini last week soalan cikgu tadi. Baik, hilang pula. Baik. Ni mana? Itu minggu lepas. Itu minggu lepas. Alright, ini hari ini. Apa yang kamu ingat minggu lepas? So, exotermi, endotermi, exotermi, endotermi, endotermi, exotermi. Nama raja aras tenaga exotermi, endotermi, pembentukan dan pembusukan ikatan, exotermi, membersihkan haba. Okay. Jadi penting kita ulang recall balik. Recall balik apa yang kita belajar sebelum ini. Lagi-lagi kita hanya jumpa seminggu sekali, tak macam kelas bersemuka. Biasanya 2 minggu sekali, 2 kali seminggu kan. Okey, jadi hari ini kita teruskan dengan subtopik 3.2 iaitu haba tindak balas. Alright, haba tindak balas. Jadi kat sini cikgu bagi tahu awal-awal awak kena bezakan perubahan haba kita belajar last week versus haba tindak balas hari ini. Jadi kedua-dua ini berbeza. Dalam bahasa Indonesia berbeza. Alright. So apa yang berbeza? Kita baca tadi. Okay. Jadi standard pembelajaran itu objektif hari ini kita nak supaya kamu boleh menentukan haba pemendakan melalui aktiviti. Cuma aktiviti sekarang ada ini hanya tiada, bukannya buat di makmal lah. Kita lihat contoh sajalah. Dan cikgu juga tak nak tayangkan video lagi sebab bila tayang video dia ambil masa lagi. Kita fokus ni pengiraan dan bagaimana dia dijalankan. Okey, jadi cikgu rasa kita hanya dapat mencapai 1 dan 2 saja, iaitu haba pemendakan, haba penyesaran melalui aktiviti lah. Jadi aktiviti itu yang kita akan tengok secara PowerPoint sajalah. Tapi insyaAllah awak boleh faham
Okay, so nanti cikgu akan share balik video-video melalui YouTube lah. Okay, jadi pemendakan. Awak belajar bab apa? Jumpa pemendakan ni. Cuba ingat balik. Pemendakan. Bab apa kelas? Kenapa senyap? Cikgu cakap seseorang ni tak ada Ada? Bab apa? Syakir ada, Hani Kamilia ada, Daniel Iqbal, Hasif, Ashika, Irdina, semua senyap ni. Bab apa? Pemendakan. Tak tahu cakap tak tahu? Ataupun tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Okey. Bab garam. Okey. Penyesaran? Bab elektrokimia. Bab itulah kalau boleh, kalau betul-betul nak cemerlang subjek sains tulen ni, awak dah tahu minggu lepas belajar apa. So untuk minggu ni awak study lah sikit-sikit kan. Kalau macam tu memang A+ dalam tangan lah. Okay? A+ dalam tangan. Okay, jadi hari ni kita nak lihat apakah haba tindak balas. Jadi haba tindak balas tu delta H. Okay, delta perubahan haba tindak balas. Satu lagi cikgu suruh awak bezakan tadi perubahan haba. Tambah sikit. Perubahan haba H. Haba tindak balas delta H. Sebab ramai yang akan tertukar kat situ. Okey, jadi kita teruskan jenis-jenis haba tindak balas. Okay, yang pertama kita ada haba pemendakan. Yang kedua haba penyesaran. Bukan penyesalan. Penyesalan ni kalau awak tak belajar sungguh-sungguh nanti akan berlaku penyesalan semasa menerima keputusan SPM. Okey. Okay, haba penyusulan. Belajar bab apa? Ni kalau tak tahu ni kena tembak lah. Bab apa ni? Bab apa ni? Asal hari ni macam basis macam je. Peneutralan. Bab apa? Acid dan base. Acid dan base. Terima kasih. Alright, terusnya haba pembakaran. Pembakaran kita dah banyak jumpa dalam bab seperti karbon kan. Iaitu alkohol, alkana, alkina. Jadi ada berapa semua ni? Ada berapa? Ada 4. Jadi tengok ke bawah ni, haba tindak balas dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menentukan perubahan suhu. Jadi semasa berlakunya tindak balas, kita dah tahu last week ada exo, ada endo. Ada exo yang exit, bebas kan? Bebaskan haba. Ada endo yang menyerap haba. Dan perubahan suhu itu membantu kita menghitung haba tindak balas. Jadi apakah haba tindak balas? Apakah pula perubahan haba last week kita belajar? Kita akan awak kena pastikan benda tu awak dapat bezakan ya. Jadi apakah haba tindak balas? Kita dulu baca kat sini. Perubahan haba. Dia adalah perubahan haba. Cikgu bagi simbol apa tadi perubahan haba kelas? Kat depan sekali tadi. Haba tindak balas delta H. H sahaja. Jadi perubahan haba ni H. Bezakan ya. Ulang-ulang ni supaya awak tak tertukar. Apabila 1 mol. Jadi kat sini dia sebenarnya perubahan haba. Maksudnya haba berubah sebanyak berapa? Ada peningkatan ke pengurangan ya. Cuma untuk haba tindak balas kita kira untuk 1 mol bahan tersebut. Sama ada bahan tersebut adalah
bahan tindak balas, sama ada bahan tindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas. Okay, jadi apa yang penting kat sini bilangan mol. Jadi awak kena recall balik kaedah ataupun beberapa formula yang melibatkan bilangan mol. Ini cabaran dia sebab dalam kimia soalan pengiraan antara yang paling ditakuti pelajar. Walaupun pengiraan pelajar ni, pengiraan kimia ni dia tak adalah banyak seperti dalam matematik atau maths. Okay, contoh yang kat situ delta H negatif 393.5 kilojoule per mol. Jadi kat sini benda yang kita belajar last week, negatif berberansur apa kelas? Negatif Exothermic. exothermic. Okay, exothermic. Alright. Jadi ini ada angka dia. Lepas tu kilojoule ini adalah nilai bagi perubahan haba. Kilojoule. Okay. Cikgu percaya kelas ni betul-betul terror matematik kan. Jadi daripada unit tu dia dah dapat agak dah. Per mol. Apa masuk negatif 1 iaitu per mol. Bahagi ke darab ke apa? Bahagi. Bahagi. Itu bilangan mol. Tu jelas kat situ. Bagaimana awak nak mengingat definisi? Awak tengok unit. Okey, haba tindak balas ialah perubahan haba. Ini KJ ini adalah perubahan haba bagi 1 mol, sebab mol kan, 1 mol bahan tindak balas atau 1 mol hasil tindak balas. Alright. Okey, jadi tadi kita dah lihat beberapa haba tindak balas. Dia dinamakan berdasarkan jenis tindak balas. Jadi pemendakan, haba pemendakan, penyesaran, haba penyesaran, penyesaran, haba penyesaran. Jadi itu mudah. Ini dia. Fokus betul-betul. Supaya awak tak terlepas apa-apa step yang penting. Jadi langkah pertama, mestilah ada bilangan mol. Bilangan mol. Yang kedua, perubahan haba dalam tindak balas iaitu H. Bukan delta H. Okey, menggunakan formula Q ni awak boleh guna H juga. Cuba tengok buku teks nantilah. Cikgu pun nak refer buku teks H ataupun Q. Alright, nanti kita tengok sama-sama lagi. Kita tengok secara umum dulu. Okey, MC theta. Awak dah belajar dalam fizik, betul? MC theta. Okey. Langkah 3 dan 4 ni cikgu suka gabungkan menjadi langkah 3 sajalah. Iaitu perubahan haba untuk 1 mol ni sebenarnya delta H lah. Jadi ringkasannya, yang pertama bilangan mol iaitu N. Yang kedua H ataupun Q. Jadi nak guna H lah. H MC theta. Ringkasan dia. Bila awak ingat ini yang ringkas ni, insyaAllah mudah. Nombor 3, delta H. Macam mana kita dapat delta H? Melalui perubahan haba iaitu MC theta. Kan? Lepas tu per N bilangan mol. Dan letak tanda negatif. Formula dia ada negatif. Formula dia ada negatif. Cikgu suka guna yang ringkas macam ni. Kadang-kadang awak boleh kira dulu H. Baru kira bilangan mol. Itu tak ada masalah. Yang penting 1 dan 2 ni awak kira dulu. Sebelum kira delta H. Sebab dalam delta H kita ada MC theta. Kita ada N. Mestilah kita kena kira yang ni dulu kan. First. Okay. Jadi bilangan mol dalam keempat-empat tindak balas itu mengikut nama dia. Kalau haba pemendakan, mestilah kita nak kira bilangan mol mendakan.
Kalau haba penyesaran, kita nak kira bilangan mol logam yang tersesar. Oops. Mana ini pula. Tersilap. Mana tadi? Okey, kalau peneutralan, yang ketiga ni peneutralan, bilangan mol air yang terbentuk. Kemudian, kalau haba pembakaran, kita nak kira bahan api yang terbakar. Okey, cuba tengok buku nilam awak. Nilam. Awak tengok muka surat 133. Okey, buka semua. Okey. Okey, cikgu nak comparekan dengan yang ini. Okey. Awak tengok buku teks dan tengok skrin yang cikgu tengah paparkan sekarang. Alright, yang ini buku teks pula, buku nilam. Ini adalah definisi secara am. Alright. Manakala dalam buku nilam dia dah spesifikkan. Okey, apakah haba pemendakan? Cuba kita compare dengan definisi yang am ni kan. Haba tindak balas ialah perubahan haba apabila satu mol bahan tindak balas, bertindak balas atau okey, nak panjang kan. Sekarang kita tengok muka surat 133 tu. Cuba baca haba, seorang baca haba pemendakan. Haba, saya baca. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk dari ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okey, terima kasih. Okey, jadi itu adalah definisi secara spesifik. Okey. Spesifik maksudnya dia fokus kepada tindak balas apa. Okey, jadi awak tengok daripada situ, haba penyesaran ialah perubahan haba apabila satu mol ion logam, satu mol logam disesarkan. Maksudnya nama dia pemendakan, kita nak fokus mol mendakan. Kalau haba penyesaran, kita nak tengok apa yang tersesar. Apa yang tersesar itu adalah logam dan berapa mol dia. Okey, muka surat 134. Peneutralan. Peneutralan pula kita nak lihat kat sini kan. Ni ringkasan dia. Haba peneutralan kita lihat perubahan haba apabila satu mol air terbentuk. So disesuaikan dengan slide cikgu ni lah. Mol air yang terbentuk peneutralan. Manakala untuk pembakaran yang keempat tu, iaitu mol perubahan haba bagi satu mol bahan api yang terbakar. Okey. Jadi kat sini cikgu nak awak ingat ada definisi secara am, ada definisi secara spesifik. Bila nak guna spesifik? Tengok pada soalan. Okey, selalunya soalan akan tanya berdasarkan eksperimen ini. Bila awak dinyatakan berdasarkan eksperimen, itu adalah spesifik. Nanti awak akan tengok dalam buku nilam tu contoh-contoh soalannya. Okey. So kat situ poinnya bezakan spesifik dan am. Okey. Alright, dan dalam membuat eksperimen tu, dalam pengiraan, ini ada beberapa anggapan ataupun anggapan tu apa? Assume kan? Maksudnya kita perlu andaian. Semasa tindak balas berlaku, ketempatan sebarang lautan aqueous adalah sama dengan ketempatan air. Okey, itu yang pertama. Soalan ada tanya, apakah andaian yang perlu dibuat dalam eksperimen ini? Inilah jawapan dia. Salah satu. Yang kedua, muatan haba tertentu sebarang larutan aqueous adalah sama dengan muatan haba tertentu air. Ini andaian ni penting sebab kita nak gunakan nilai ini untuk pengiraan. Dan kita andaikan tiada kehilangan haba ke persekitaran. Okay? Jadi sini kena ada cara mengurangkan kehilangan haba. Kita akan tengok dalam langkah-langkah berjaga-jaga. Tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Jadi ini antara andaian yang perlu dibuat. Jadi awak mesti ingat keempat-empat tu. Okey, kita pergi kepada pengiraan yang pertama, iaitu haba pemendakan. Okey, kita tengok balik
takrifan sebagaimana cikgu bagi tahu dalam muka surat 133 tadi. Muka surat 133, mana warna? Alamak, tak ada warna. Muka surat 133 133 nilam. Okey, jadi haba mendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan. Okey, so nanti kena namakan mendakan. Namakan. Mendakan apa terbentuk daripada ion-ion, ini pun kena namakan. Dalam larutan aqueousnya, ini pun namakan. Namakan. Contoh. Okey, cikgu nak kita fikir sekejap untuk yang pertama ni. Boleh seorang takrifkan haba pemendakan untuk persamaan yang pertama ini? Come on. Seorang? Ikut yang ni, awak tukar nama dia je. Mana dia? Mana seorang ni? Laki-laki, wakil laki tak ada lagi ni? Jangan memalukan kaum Adam. Yang ni Iqbal, Hasif ada. Iqbal Hanif. Macam suara emas pula tak nak keluar. Seorang. Cikgu dah ada kat atas tu. Okey. Cikgu nak cuba. Cuba. Okey, siapa ni? Hani. Hani Camelia. Okey. Tepuk tangan tu. Okey. Haba pemendakan ialah perubahan Cikgu nak sediakan pen. Okey. Ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan barium sulfide barium sulfat terbentuk daripada ion barium nitride dan natrium sulfide dalam larutan aqueous ni. Alright. Okey, tak apa. Okey. Cubaan bagus. Okey. Ada beberapa yang kena betulkan kat situ. Okey. Jadi, itu tujuan cikgu soal awak. Tujuan soal ni kita nak tengok pemahaman awak sampai mana. Jadi, kita nampak kat sini Hani Camelia dan mungkin yang lain-lain dah faham ini adalah mendakan. Ini mendakan. Okey. Cikgu keluarkan sorry lah background dia hijau pula Cikgu malas nak edit lah cikgu pergi atasnya barium. Ini mendakan yang kita fokus sekarang. Kita tak nak tengok dah benda lain. Awak tengok ayat sini satu memudahkan daripada ion-ionnya. Tak ada nya kat situ, ion-ion saja. Jadi yang membentuk barium sulfat ni apa? Ba2+ dan SO4 minus. Jadi Hani Camelia tadi bila perlu betulkan haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu memendakkan barium sulfat terbentuk daripada ion barium 2+ dan juga ion sulfate 2- dalam larutan barium sulfate. Okey, kalau yang ni awak tak sebut pun tak apa, daripada larutan barium sulfate tak sebut pun tak apa, yang penting ion tadi tu. Okey, jelas kat situ Okey, jadi kat sini automatik akan jadi okey, siapa lagi? Laki nak wakil laki pula sekarang. Last. Okey, sebab tu kita cakap slow je kita pergi hari ni sebab penting awak faham daripada asas. Lelaki, tak nak kaum Hawa ni. Jangan buat malu cikgu pula kaum Adam. Sebelum cikgu petik nama sebelum cikgu gunakan app untuk memusing nama awak kita ada app Wheel of Fortune, milih nama. Tak nak guna lagi setakat ni. Okey, Ahmad Syakir ada, Iqbal ada. Sebelum cikgu petik seorang volunteer. Nazran tak ada ini. Ada senyap. Silakan Nazran. Okay. Yang kedua ni. Oh, yang bawah ni. Okay. Yang bawah. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan argentum klorin. Argentum klorida. Klorida terbentuk daripada ion argentum dan ion klorin dalam ion argentum dan ion klorin. okey, jap. Bila ion
kumpulan 17 bunyi apa kat belakang? Kalau kumpulan 17 daripada in jadi apa? Kalau jadi ion? Ida. Ida. Klorida Nazran? Daripada ion arsen dan ion klorida dalam larutan aqueousnya. Okey. Okay. So dengan dua contoh tu cikgu rasa semua dah faham lah. Jadi fahamkan betul-betul kaedah menjawab. Jadi ini cikgu tak nak sentuh semua jadi lambat pula. Jadi kat situ ini delta H masing-masing. Cikgu highlight sikit sebab terganggu dengan background kat situ. Alright, jadi semuanya adalah exothermic. Okey, ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Okey. Alright. Tibalah kepada pengiraan. Kita tengok kat sini. Cikgu highlightkan dia punya nama bahan. 100 cm larutan plumbum. Okey, sebelum itu mendakan. Kita ulang balik bab garam. Pemendakan ni terhasil apabila garam larut bertindak balas dengan garam larut. Kalau perhatikan ni semua garam larut. Kalau nitrat semua larut. Ingat kaedah Najib. Kan? Semua garam nitrat, satu lagi garam apa semua larut? Ada perkataan apa? Anak. Okey. Terima kasih. Okey, jadi awak tengok balik kaedah Najib yang cikgu ajar tu. So ini adalah garam larut. Jadi apa pemendakan? Apa dia pemendakan ni? Apabila dua garam larut bertindak balas lah. Okey. Dia akan menghasilkan mendakan dan juga satu garam yang larut. Ini larut. Nitrat kan semua larut. Satu mendakan. Jadi yang warna lain ni, ini semuanya mendakan lah. Okey. Jadi kat sini apa yang terjadi, kita campurkan. Awak kena imagine lah. Sebab cikgu tak nak tunjuk video jadi lambat. Okey, larutan plumbum 2 nitrat. Larut kan garam nitrat. Dicampurkan. Okey, sebelum kita lihat isi padu, kita tengok nama bahan. Dengan 100 cm larutan natrium sulfat. Juga larut sebab garam anak. Okey. First kali mestilah ada persamaan. Okey. Jadi awak nampak kat sini kesukaran bila awak kurang mahir menulis persamaan. Tapi kita cuba juga. Ada dua bentuk persamaan yang awak boleh gunakan. Yang pertama persamaan penuh. Jadi plumbum nitrat tambah natrium sulfat. Okey, kita cross saja kan? Kalau masih ingat lah. Kita cross saja. Asalnya plumbum partner dengan nitrat. Jadi sekarang plumbum akan partner dengan siapa kelas? Sulfat. Okey, bagus. Dan sebaliknya natrium. Jadi hati-hati dengan nombor-nombor kat situ. Jadi awak kena hati-hati dengan nombor-nombor kat situ lah. Okey, so balance nitrat N ada 2. Alright. Itu persamaan kimia penuh, full, seimbang. Persamaan kimia. Okey. Yang satu lagi yang awak boleh gunakan ialah persamaan ion. Kita fokus terus pada ion, iaitu Pb2+ dengan sulfate menjadi plumbum sulfate. Alright. So ini adalah persamaan ion yang menunjukkan ion-ion yang bertindak balas saja. Yang berubah. So kat sini dia bertindak yang kita nak fokus. Kita nak fokus plumbum sulfate, iaitu mendakan. Persamaan ion bagi mendakan. Okey, jadi jadi mengikut step dia tadi, cikgu ringkaskan balik kat sebelah kanan ni. Yang pertama bilangan mol. Yang kedua
MC theta. Yang ketiga, masukkan dua-dua nilai itu, jangan lupa ada tanda negatif, MC theta dan N. Jadi kena kira dulu bilangan mol. Alright. Jadi kat sini nak kira bilangan mol, ini adalah larutan ke pepejal plus dalam tindak balas ini. Melibatkan larutan ke pepejal. Larutan. Okey, larutan. So bila larutan, formula yang terlibat adalah MV per 1000. Ini kita recall balik lah. Cikgu percaya ramai dah tak ingat. Satu lagi, kalau melibatkan pepejal, nanti kita akan tengok yang melibatkan pepejal. Okey, kalau pepejal, formula dia pepejal jisim, jisim molar, okey, darab dengan jisim molar pula. Yang belajar tahun lepas, kita ada bilangan mol tengah. Lepas tu kita ada jisim. Kalau nak tahu jisim, bilangan mol darab jisim molar. Okey, ingat lagi kita tahu tu. So, kalau nak tahu jisim, bilangan mol, kita patah balik, maka bilangan mol adalah jisim bahagi jisim molar. Ini kalau melibatkan pepejal. Sekarang kita fokus kepada ini, pengiraan melibatkan larutan. Okey, jadi kat sini, awak tengok kat sini, maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi, kita ada 100 cm ni apa? M ke V ke? V, volume kan? Manakala ini adalah M, molarity. Jadi formula tadi N MV per 1000. Jadi yang kita nak fokus sekarang, kalau plumbum nitrat, maka kita kira bilangan mol ion plumbum saja. Sebab plumbum nitrat, bila dia mengion, dia menghasilkan plumbum 2+ dan juga ion nitrat. Minus kan? Okey, macam tu. So sekarang kita nak ini, ion plumbumnya berapa? Jadi kiralah menggunakan data yang kita ada tadi, M1 V100. Kenapa bagi 1000? Sebab kita perlu tukar isi padu kepada DM padu kan, kepada DM padu. Okay, so sebab itu kena bahagi dengan 1000. Alright. Okay, seterusnya, kenapa cikgu letak 2 kat sini? Awak nampak kat sini case dia bilangan plumbum sulfate. Plumbum sulfate ni ada 2 ion. Satu plumbum, satu sulfate. Sulfate datang dari mana? Daripada natrium sulfide. Awak tengok natrium sulfide 100 cm dan juga 1 mol juga. Jadi kalau kita kira dia 0.1 saja. Dua-dua sama kan? Jadi bila sama, awak nak pilih mana-mana satu, terpulang. Nanti akan jumpa soalan yang bilangan mol dia berlainan. Itu cikgu tak nak cerita lagi, tak nak bagi pening lagi. Okay, kita nak cerita bilangan mol ion dulu. Okay, so setakat ni jelas kira bilangan mol dulu. Okay, so dapat 0.1 mol. Alright, dapat satu markah kat sini. Okay, seterusnya nak kira apa tadi? HMC theta. Okay, ni panjang. Kalau kira-kira nanti, mana dia tadi? Ni dia. Okay. Ini yang kedua. HMC. Allah. MC theta. M tu apa? M adalah jumlah isi padu larutan campuran. Okey, awak tengok isi padu pertama 100. Isi padu kedua pun 100. Jadi M jadi berapa kelas? 200. 200. Salah keselamatan. Okey. So H jadi 200. Ingat tadi kita buat andaian satu
ketepatan bersamaan dengan 1 gram CM padu. Inilah kegunaan dia. Awak tak perlu tunjuk pengiraan ini. Tak perlu tunjuk, tak apa. Kalau dia tanya apakah andaian kita buat, kita andaikan bersama 1 gram per cm padu. Kalau nak tunjuk lagi bagus lah. Jadi bila kita dah darab, hilanglah cm padu ni, dia tinggal gram. Jadi mudahnya isi padu akan bersamaan dengan jisim. Tadi 200 cm padu, dia akan jadi 200 gram. Okey, selesai untuk M. Selesai untuk M. Sekarang C. Apa dia C? Ini dia. Mana C tadi? Oh, tak ada kat sini. C adalah muatan haba tentu air. Mana kat sini ke? Oh, tak ada diberi kat sini. Sekejap tengok soalan. Ini dia C. Sorry. 4.2. Awak tengok unit dia 4.2 joule gram per Celsius. Okey, jadi ini awak dah ambil fizik, saya tak ada masalah lah nak faham. Okey. Manakala theta adalah perubahan suhu. Jadi perubahan suhu ni awak kena ingat tidak semestinya bukan suhu tertinggi. Suhu akhir. Okey, mesti suhu akhir tolak suhu awal. Sebab nanti kalau jumpa soalan endo, tak nak cerita lagi lah, nanti pening pula. Kita fokus pada yang exo tu. Okey, kat sini awak tengok perubahan suhu dia tadi. Awal, ini suhu awal 30. Suhu awal initial temperature 30. Suhu akhir 33. Exo kan meningkat. Jadi suhu akhir tolak suhu awal dapatlah 3 darjah Celsius. Okey, jadi kat sini cikgu nak tambah sikit. Awak biasakan dengan masukkan rumus. Jadi 200 gram darab 4.2 unit apa kelas tadi? Joule. Fizik. Joule per gram lagi per nampak cikgu soal je jawab lah ni. Dengan theta. Theta unitnya darjah Celsius. Jadi kita boleh matikan gram dengan gram negatif dan C negatif dengan C kat sini. Okey, tinggal unit apa kelas? Tinggal unit apa? Joule. Joule. Okey. Jadi jawapan akhir kat situ Joule. Ini adalah H. Okey, jadi cikgu ulang balik. 3 step. N MC theta iaitu H. Yang ketiga kita nak tengok delta H iaitu negatif MC theta per N. Okay, seterusnya. Kalau tengok slide jadi panjang sikit, kita ambil ringkas jadi negatif MC theta per N. Jadi awak ingat tak angka-angka dia tadi? Negatif 2520. Ini joule baru N berapa tadi kelas? N berapa tadi? N 0.1. Okey, per 0.1. Okey, delta H cikgu bagi tahu awal-awal tadi mesti unit kilo joule. Jadi mesti tukar 2.5 bagi 1000 kan. 2.52 kilojoule bahagi. Okey, berapa dapat sekarang? 2.52 bahagi 0.1 dapat negatif 25.2 kilojoule. Okey, inilah dia delta H. Penerangan yang panjang sampai dah 19.53. Tapi saya boleh slow lah supaya awak boleh dapat tangkap kat sini. Okey, jadi kita nak test. Okey, kita nak test sekarang. Okay, ready ready dengan kertas. Okay, ready dengan kertas. Nampaknya hari ini mungkin kita dapat tengok haba pembendakan ini saja. Okay, sebelum itu ini adalah aktiviti di makmal yang sepatutnya dibuat. Okay, menentukan haba pembendakan bagi arsenicum klorida dan magnesium karbonat.
Okey, jadi awak tengok kat sini gambar rajah bawah. Nampak kat bawah tu? Ini argentum nitrat. Ini NaCl. Dua bahan ni kita tambahkan untuk mendapat hasil mendakan. Mendakan apa? Mendakan apa agak-agak ni? Awak boleh agak tak? Daripada dua bahan ni, boleh tak namakan mendakan dia? Mendakan apa? Cross saja. Takkan tak boleh jawab. Mendakan apa? Argentum klorida dengan magnesium karbonat. Jadi mendakan apa? Ingat cross dia tadi. Argentum karbonat. Argentum karbonat. Betul ke argentum karbonat ni mendakan? Cek balik. Adakah dia larut? Magnesium klorida. Magnesium? Klorida. Magnesium ada dua hasil kan? NaCl2. Inilah dia mendakan kita nak. Mendakan. Okey. Jadi ini yang kita nak buat. Kalau tak tunjuk video pun awak boleh imagine kan? Kita sediakan. Okey, ni cawan polisterin. Kenapa cawan polisterin digunakan? Ada sebab dia. Lepas tu kita tengok bahan alat radar semua. Okey. Alright, definisi secara operasi. Kalau cikgu cerita kat sini awak tambah pening, kita tengok prosedur dia. Mestilah sukat dulu kan. Kita nak gunakan 25 cm argentum nitrat, 25. So V dia 25. Ini NaCl, V dia 25 sama. So M jadi berapa daripada maklumat ni? Tunggu jalan kerja awak jadi so ini MC theta. Dalam MC theta bukan M molarity. Lepas tu kita ada molarity. Lepas tu kita tambahkan. Kita tambahkan. Jadi ini keputusan dia. Su awal 28. Su awal dua-dua larutan yang kita belum campur. Ini belum campur. Belum. Ini dah. Sorry. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Cikgu nak suruh awak buat pengiraan untuk magnesium nitrat saja. Tadi jawab magnesium klorida. Ya, salah kan ni magnesium nitrat. Pening pula. Sebab dia ada ulang dua kali ni eksperimen ni. Alright. Yang pertama argentum nitrat dengan NaCl. Yang kedua, ini pun sebelum juga. Belum bercampur 28. Jadi dua-dua larutan ini bila ditambah, ini tambah dengan ini, masing-masing meningkat kepada 30. Ini adalah boleh kira theta. Okey. Perbincangan. Cikgu nak suruh kira nombor 2 jadi upload. Nombor 1, nyatakan jenis tindak balas yang berlaku. Jenis tindak balas. Endotermik. Endo suhu akhir meningkat. Panas. Exo. Artinya exothermic. Alright, jadi sekarang get ready. Tak ada kelas kan? Macam biasa kita belajar sikit 10 minit macam tu. Dalam masa 5 minit cikgu nak suruh awak kira haba pemendakan bagi argentum klorida yang pertama ni. Iaitu argentum nitrat tambah dengan NaCl. Cikgu nak mana tadi? Argentum klorida dan magnesium karbonat. Betul lah. Yang pertama ni lah. Yang pertama argentum klorida. Iaitu hasil daripada argentum nitrat dan juga NaCl. Ready? Gunakan kertas masing-masing. Jadi, cikgu lagi sekali cikgu ulang. Yang pertama, kira bilangan mol. Maklumat dia kat sini. Kita nak AgCl. Maksudnya sekarang ini tambah dengan ini. Cikgu bantu buat persamaan bahan ini saja. Argentum nitrat tambah NaCl. Sekarang
Okay, mulakan sekarang. Alright, kita dah start menunggu jawapan daripada kamu. Okay, tulis dulu. Buat dulu atas kertas kosong. Argentinitra dan NaCl. Okay, jadi ada berapa step tadi? Okay, silakan. Yang pertama N bilangan mol. Yang kedua HMC theta. Yang ketiga delta H, iaitu negatif MC theta per N. Okay, 5 minit. Okay, suhu dia berapa tadi? Suhu perubahan suhu 2. Theta 2. Theta 2 kat sini. Okay, theta 2. Ada apa persoalan? Awak tak jelas untuk buat tu pengiraan. Kalau tak ada, teruskan. Cikgu tunggu 5 minit. Okey, step pertama masing-masing cikgu rasa dah cuba menjawab. Cari bilangan mol. Bilangan mol kita boleh kira bilangan mol argentum, bilangan mol ion argentum, ataupun bilangan mol klorida. Okey, class point.app, kod 20567. Okey, class point.app, kod 20567. Okey, cikgu masih menunggu jawapan. 2 minit sudah berlalu. Okey, teruskan menjawab. Hari ini tiada kuis. Okey, untuk Kan awak. Okey, awak follow 1 2 3 ni. Okey. Tulis 1 N. Tunjukkan pengiraan. 2 H MC theta, tunjukkan pengiraan.
Yang ketiga, delta H tunjukkan pengiraan. Selesai. Yang dah ada tadi theta. Theta adalah 2 darjah Celsius. Okey, itu nampaknya hari ni Camilla sudah memberikan jawapan beliau. Tanya. Victory. Okey, tapi belum tentu betul lagi. Kita akan semak sama-sama. Cikgu masih menantikan jawapan-jawapan pelajar-pelajar hebat yang lain. Okey, baru seorang. You can do it. Itu dia, Siti Zainab. Ummu Salma. Ada kelas kan? Betul tak? Tak ada. Okey, so cikgu ambil masa sikit sejam mana cukup kalau pengiraan macam ni. Baru 3. Mana lagi? Ada lagi. Tom Adam. Ketiga-tiga ni kaum Hawa. Okey, kita ada 12 orang. Yang hantar baru 3. Mana hilangnya 9? Okey dah. Dalam masa seminit lagi, awak snap hantar je yang mana dapat. Dalam masa seminit lagi. Syakir nampaknya keluar masuk masalah internet kot agaknya. Okey, dalam masa seminit lagi, tengok jam masing-masing. 12, 8 minit, hantar je setakat mana yang awak dah tulis. Okey, cikgu nak nilai tahap mana awak dapat faham hari ini. Okay. Belum lagi. Yuk, tak tunggu lama sikit, nak bincang lagi ni. Yang masuk dalam cat apps tu pun 7 orang je. Tak ada. Yang lelaki mana yang lelaki? Apa jadi yang lelaki? Apa jadi pada sang lelaki? Ada tak wakilnya? Tak ada juga. Okey. So nampaknya cuba terpaksa tutup lah. Sebab nak tunggu lama sangat. Okey.
sebelum tu dia nak dengar jawapan. Kenapa yang lain tu tak dapat upload ke sini? Nazran, Asif, Daniel Iqbal dapat jawab tak? Baru siap. Baru siap. Alamak. Sekejap. Aku buka balik boleh tak? Alamak, kita dah jadi hilang pula. Tak apalah. Sekejap lagi kita sambungin kat sini dulu Okey, jadi apa maklumat yang kita ada tadi? Argentin nitrat dan natrium klorida kan? Okey, jadi ini jawapan Ani Kamilia. Okey, yang pertama, buat persamaan. Argentin nitrat tambah dengan apa tadi? NaCl. Jadi argentin klorida tambah natrium nitrat. Yang mana medakan dia? Ini. Kan? Yang tak larut. Jadi persamaan ion yang terlibat Ag plus tambah Cl minus. Okey. Right. Jadi awak boleh Ani Kamilia ni tiba-tiba ada sama dengan kenapa? Ni jangan Jadi sekurang-kurangnya awak mulakan dengan bilangan mol, tulis N pun boleh. Bilangan mol nak kira apa ni? Kalau awak tak nak buat dalam bentuk ion, awak kira bilangan mol argentin nitrat. Sebab kita ada maklumat tadi, kita ada maklumat argentin nitrat, M dia 0.5, molariti dia 0.5, isi padunya 25. Jadi ni kan, ni V, ni M. Okey, jadi kat sini betul tak kira-kira macam ni? Betul kot satu markah. Okey, 0.0125 mol, cikgu tak kira sekarang, tak ada kalkulator. Okey, HMC theta. H tadi, M tadi 25 tambah 25, 50, betul. Cuma cikgu dah cakap tadi, amalkan letak unit. Sini joule per gram per ni kan. Ini pula darjah Celsius. Jadi jawapan akhir joule. Okey, jadi betul 420 cikgu tak ada. Cikgu anggap betul lah. Cikgu rasa tak ada kesalahan dari segi tentang kalkulator kat sini. Okey, seterusnya delta H letak negatif. Tukar kepada kilojoule, betul. 1, 2, 3, jadi 0.42 kilojoule per bilangan mol. Okey, kita cek dengan jawapan kawan sebelah. Bilangan mol sama. Okey, ni siapa? Zainab. Siti Zainab. Sama juga Zainab, buat tajuk, awak kira apa sekarang? Adakah awak kira bilangan argentin plus? Adakah awak kira bilangan ion Cl minus? Atau adakah awak kira bilangan mol argentin nitrat atau NaCl? Jadi bagi jelas bilangan mol siapa. Okey, tapi cikgu bagi juga sini satu markah. Okey, cuma kat sini nampak Siti Zainab ada? Ada cikgu. Okey, 28 ni awak ambil apa ni? Suhu. Salah. Oh no. Okey. So, salah dia kat sini lah. Dia terus kat sini jadi salah. So, Siti Zainab dapat satu markah saja. Okey, tak apa. Jadi, contoh-contoh macam ni lah yang kita nak lihat. Sama-sama ambil perhatian kan. Okey, ini pula Ummu Salma. Okey, jadi nampak tajuk. Ini bagus. Ada tajuk. Jadi selain daripada argentin nitrat, awak boleh kira sebab daripada argentin nitrat dia mengionkan. Bilangan mol akan jadi sama. Cuma kita nak fokus ion argentin plus. Okey, jadi selain daripada bilangan mol argentin nitrat, awak boleh kira juga bilangan mol, awak boleh tulis juga bilangan mol Ag plus. Okey, penulisan, dari segi penulisan lah. Okey, cuma kat situ tak ada NaCl. Kalau awak kira bilangan mol NaCl pun kan, tengok kat sini, kalau NaCl maka kita nak kira Cl minus. Bilangan mol ion Cl minus tetap sama kan, M1 V25. Okey, awak akan dapat 0.5, awak akan dapat bilangan mol yang sama. Bilangan mol yang sama. Bila sama, awak boleh guna mana-mana satu dan kebanyakan guna argentin nitrat lah kat sini. Okey, jadi sini betul.
Okey, ini bagus. Okey, ada unit. Alright, negatif. Okey, so sama dengan Annie Camellia tadi lah. Okey. Okey, so nampak daripada 3 contoh ni, kalau awak dapat macam tu maksudnya faham lah. Okay, so ini yang dari segi jawapan dia lah. Okey, kira perubahan apa kan. Jadi cikgu nak suruh awak buat amalkan letak unit dalam pengiraan supaya awak tak tersilap kat sini. Jadi so jawapan dia sama tadi kan, negatif 33.6 kJ per mol. Okey. Alright, jadi sama juga yang ni lah. Dua pemindakan. Okey, jadi tugas awak sekarang, nampaknya kita hanya dapat cover satu saja hari ni. Itu haba pemindakan. Okey, jadi dalam buku nilam, ada latihan ini cikgu nak awak buat dan hantar. Sebab cikgu percaya ramai yang masih lagi macam macam mana kan. Jadi kali ini cikgu nak tengok muka surat pemendakan. Ada dia pemendakan. Muka surat 138. Okey, 138 cikgu nak tengok nanti awak hantar 138. Kaedah hantar nanti cikgu fikirkan balik, sebab bila tengok Telegram ni nanti cikgu termiss something. Awak boleh tengok jawapan kawan, tak acik lah kan. Okay, jadi cikgu nak awak buat 138 saja. Okay, dan kaedah penghantaran tu cikgu akan bagi tahu kemudian. Okay, alright. Jadi Nazran, ada yang awak buat tadi, dapat tak 33.6, negatif 33.6 kJ per mol? Dapat. Okey, siapa lagi yang dapat macam Annie Camellia dan Ummu Salma ni? Angkat tangan, cikgu nak tengok berapa ramai. Mana list? Tak nampak list. Okey. So yang dapat kat situ Nawashika, Putri Afrina, Nazran, Daniel Iqbal. Lain-lain? Tak tahu. Jadi awak nilai diri sendiri sekarang. Cikgu tak dapat tengok buku awak. Entah ada buku ke tak kan. Okay, kat depan meja tu. Jadi sekarang muka 138 tu buat, dan cikgu akan semak yang tu. Yang tu sebelum kita bersambung kepada haba yang lain. Sebab selagi awak tak mahir satu pun, jadi susah untuk haba yang lain, haba tindak balas yang lain. Okey, jadi ada apa-apa soalan untuk kelas kita hari ini? Kita dah 17 dah. Rasanya perut masing-masing pun dah mula menyanyi. Okey, kita ada, Cikgu Adeline ada masuk tadi sekejap. Okey. Okey, kita ada berapa orang kat sini? Okey, macam biasanya sekejap lagi cikgu akan bagi link tu lah, kehadiran. Okay. Mungkin dekat link kehadiran tu cikgu akan suruh awak upload. Okey, itu boleh. Lebih mudah sekali dengan link kehadiran. Okey. So sekarang cikgu tengok ada berapa ramai. Ada 17 tolak 1. Tolak 2, 15. Okey, 15. Alright, 15. Kita ada 16, ada seorang tak ada. Okey, ada apa-apa soalan kelas? Sebelum kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Tak ada, cikgu. Tak ada. Jadi 138 jadi link kehadiran cikgu akan sertakan sekali dengan ruangan awak upload jawapan muka surat 138. Selagi tak hantar, dikira tak hadir. Kejam tak kejam. Sekali-sekala kena kejam. Alright. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah. Wal 'asr. Subhanallah. Astaghfirullah. Okey. Terima kasih semua atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.